Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all my students in my class. Hari ini kita akan masuk pada satu lagi pelajaran yang berkaitan dengan topik variation. Pada pelajaran yang lepas, you all dah belajar bagaimana membezakan tentang dua jenis variation. The first one adalah variation yang berdasarkan measurement, yang mempunyai aspek kuantitatif. Measurement tersebut akan menghasilkan satu bentuk variation sebagai contoh, iaitu ketinggian, berat dan sebagainya. Variation itu kita namakan sebagai continuous variation. Manakala yang kedua adalah satu bentuk variation yang melibatkan kualitatif dan dia tidak boleh diukur. Variation tersebut melibatkan contoh-contoh seperti blood type, iaitu kita ada blood type A, kita ada blood type B, kita ada blood type O dan terakhir AB. Kesemua jenis-jenis darah tersebut adalah satu bentuk variation yang tidak ada intermediate. Kita tak ada darah A kepada sikit-sikit B, so dia A is A, B is B, AB is AB dan O is O. Dan dia adalah sangat discrete, maka itu adalah discontinuous variation. Variation ini, apabila kita study dia, kita akan dapati bahawa variation ini menghasilkan perbezaan antara satu individu dengan satu lagi individu berdasarkan beberapa sumber. Oleh itu, perbezaan karakternya ada antara satu individu ke satu lagi individu bergantung kepada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor genetik, dan faktor yang kedua adalah faktor genetik dan environment. Baik. Kesemua variation tersebut akan affect phenotype, iaitu karakter yang boleh kita ekspreskan. Bagaimanakah variation ini boleh terjadi? Untuk kita tahu bagaimana variation ini terjadi, kita akan lihat dalam pelajaran kita, iaitu pada hari ini tentang source of variation. Sumber-sumber bagaimana variation ini boleh terjadi. Secara asasnya, variation ini akan affect phenotype, iaitu karakter yang boleh kita ekspreskan. Kita akan tengok sumber variation yang pertama, iaitu crossing over. Crossing over adalah sumber variation berdasarkan aspek genetik. Ya, dia berlaku secara genetik. Crossing over ini adalah satu situasi di mana berlakunya pertukaran, exchange of genetic material. Pertukaran sumber genetik ini berlaku antara between non-sister chromatid of homologous chromosome. Masih ingat lagi tak homologous chromosome? Homologous chromosome itu bila kita lihat dia, kita tahu kita ada ini satu sister chromatid dan satu lagi sister chromatid yang sama tinggi, same length, same centromere, same position locus of gene. Dan berlaku crossing over antara non-sister chromatid number 1 dan juga non-sister chromatid number 2, dan dia berlaku crossing over di situ. This is a major source of genetic recombination of the alleles, dan kamu tolong tahu ini berlaku semasa prophase 1. Yang kedua, source of variation yang boleh affect phenotype adalah independent assortment. Berbeza dengan crossing over, independent assortment berlaku semasa metaphase 1. Independent assortment ini semasa metaphase 1, dia melibatkan random orientation of the chromatids of homologous chromosome. So this is chromatid, this is sister chromatid, dan random orientation of the sister chromatid of the homologous chromosome ini berlaku semasa metaphase 1. Okay, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah B. Dia boleh jadi A, B, B, A. Dia boleh jadi A, B, A, B. Dia boleh jadi B, A, A, B. Dia boleh jadi B, A, B, A. So, susunan antara kedua-dua kromatik ini boleh dipelbagaikan semasa metaphase 1. So, keadaan susunan ini akan membawa kepada kewujudan gamet yang berbeza-beza. Ini adalah salah satu faktor mewujudkan variation. Perkara yang ketiga yang boleh menghasilkan variation melibatkan aspek phenotype adalah random fusion of gamete.
kita kena faham bahawa male gamete yang dihasilkan bagi satu-satu individu itu bukannya satu. Bagi satu-satu individu, dia boleh menghasilkan banyak male gamete. Dan setiap male gamete membawa allele yang berbeza-beza. So, any male gamete ada potensi. They have a potential to fuse with any female gamete. Dan ini terdapat dirancang. Maka proses fusion antara male gamete yang pelbagai ini dengan female gamete yang pelbagai boleh menghasilkan zygote yang pelbagai. So, kepelbagaian kepada zygote itu adalah variation. So, fahamkan perkara ini. Ada 3 faktor kepada berhasilan variation berdasarkan perkara genetik. Yang pertama, crossing over. Yang kedua, independent assortment during metaphase 1. Dan yang ketiga adalah random fusion of gametes. Baik. Kita faham bahawa kepenghasilan variation ini, kewujudan variation ini adalah berkait rapat dengan phenotype. So, setiap individu mempunyai phenotype yang berbeza-beza. Ini yang kita namakan sebagai variation. Namun kita kena faham, ada juga situasi di mana kewujudan phenotype yang berbeza-beza ini adalah daripada aspek perbezaan kepada genotype. Ini melibatkan perubahan kepada jin. Perubahan kepada jin biasanya melibatkan perkara yang dinamakan sebagai mutation. So, ada 2 jenis mutation. Yang pertama, gene mutation. Gene mutation adalah change in the base nucleotide of the sequence of DNA. So, ini sequence of DNA. So, genotype ini berubah apabila perubahan pada base nucleotide. So, ini base nucleotide A, adenine, dikeluarkan. Maka keseluruhan sequence of DNA berubah. Apabila sequence of DNA berubah, mRNA pun berubah. Apabila mRNA berubah, amino acid berubah. Bila amino acid berubah, protein juga berubah. Dan protein itu menghasilkan genotype yang berbeza. So, ini kita kena faham ya. Ini adalah gene mutation. A change in the one or few base nucleotide in the sequence of DNA. So, dia melibatkan perubahan kepada genotype. Dan akhirnya, phenotype pun akan berubah. Perkara yang kelima sebagai source of variation dalam aspek mutation adalah chromosome mutation. Chromosome mutation ini melibatkan the structure of chromosome ini berubah. Ini adalah contoh chromosome mutation jenis deletion. So, ada certain segment of DNA delete, loss. Maka dia akan melibatkan kewujudan genotype yang berbeza. Akhirnya phenotype pun berbeza. Dan yang keenam adalah faktor environment. Environment ini akan melibatkan kewujudan satu perkara yang kita panggil dia sebagai selection. Selection ini akan menghasilkan satu situasi di mana next generation mempunyai gene pool yang berbeza. Akhirnya dia akan menghasilkan variation. So, baik kita ulang balik. Ada 6 semuanya source of variation. Yang pertama kali adalah crossing over. So, saya tanya kamu, masa bila dia berlaku? Dia berlaku semasa prophase 1. Yang kedua adalah independent assortment. Masa bila dia berlaku semasa metaphase 1. Perkara penting yang saya nak adalah random orientation. Yang ketiga adalah random fusion of gametes. Yang keempat adalah gene mutation. Yang kelima adalah chromosome mutation. Dan yang keenam adalah environment. So, 2 perkara yang menghasilkan variation. Yang pertama adalah genetik. Yang kedua adalah combination antara genetik dan environment. Nah, apa yang saya nak kamu dapat ketahui bahawa certain variation dia akan affect phenotype tanpa affect genotype. Dan certain variation dia akan affect genotype as well as phenotype. Itu sahaja kita bincangkan pada hari ini. Semoga you all dapat study dengan baik. So, bye semua.